Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ini kita masuk topik yang baru, which is topik matematik pengguna percukaian. Okay, so basically sebelum ni kita belajar tentang matematik pengguna, iaitu di bawah topik insurance, kan? So kali ni kita belajar tentang cukai. Okay, so basically di bawah topik ini, basically kita akan belajar apa itu cukai, apa itu tujuan dan fungsi cukai. Seterusnya, berapa banyak jenis-jenis cukai yang ada di Malaysia, dan seterusnya kita akan belajar sikit sebanyak macam mana untuk mengira berapa banyak cukai yang perlu kita bayar. Okay, so jom kita go through. So first thing first, apakah tujuan percukaian ataupun maksud cukai? Okay, so basically percukaian ni ialah satu proses untuk menghasilkan duit, menghasilkan wang, okay, yang dikumpul daripada individu ataupun syarikat, okay, untuk digunakan dalam pembangunan negara. Okay, dengan menyediakan pelbagai kemudahan. Okay, tujuannya untuk menyediakan pelbagai kemudahan. Contohnya dari segi pendidikan, dari segi kesihatan, dari segi keselamatan, dari segi kebajikan demi kesejahteraan semua rakyat. Okey, so basically semua hasil cukai yang dikutip berdasarkan akta-akta yang diluluskan dalam parlimen. Okey, so basically percukaian ni ibaratnya proses untuk kita mengumpulkan duit, lepas tu nanti duit tu akan digunakan untuk membangunkan negara dari sudut kemudahan pendidikan, kesihatan, keselamatan, kebajikan yang akhirnya akan dirasai kesejahteraannya dirasai oleh semua rakyat. Okey, so benda ni ibaratnya samalah, kita boleh katakan macam dari rakyat untuk rakyat. Seibaratnya kita rakyat membayar cukai, lepas tu cukai tu akan sebagai orang tengah akan diberi pada pihak kerajaan untuk menguruskan. Lepas tu nanti pihak kerajaan akan gunakan duit yang kita bayar tu untuk membangunkan kemudahan-kemudahan yang ada di negara kita ni. Lepas tu nanti kemudahannya tu, kemakmurannya tu, kestabilannya tu akan dirasai oleh kita. Itulah maksud dia. Dari rakyat untuk rakyat. Duit dari kita diuruskan oleh kerajaan dan kemakmurannya dirasai oleh kita. Okay? Okay. So next kita tengok. Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun LHDN dan Jabatan Kastam Diraja masing-masing bertanggungjawab atas pungutan cukai langsung dan cukai tidak langsung di Malaysia. Okay, so basically cukai dekat Malaysia ni ada banyak sangat jenis kan. So antaranya ada cukai langsung dan cukai tidak langsung. Basically kerajaan ataupun organisasi yang bertanggungjawab untuk mengutip cukai di Malaysia ni lembaga hasil dalam negeri lah secara umumnya lah. Tapi ada juga pihak-pihak lain yang menguruskan pungutan cukai di Malaysia ni. Okay, antaranya Jabatan Kastam Diraja. Okay. Kerajaan negeri pula bertanggungjawab atas pungutan hasil daripada perlombongan, tanah dan hutan, hasil daripada majlis pembandaran, perolehan daripada pemberian lesen kecuali yang dikutip oleh kerajaan persekutuan dan sebagainya. Okay, so basically kerajaan negeri pun bertanggungjawab juga untuk membuat pungutan hasil cukai, tapi hanya daripada perlombongan, bahagian tanah dan hutan, hasil daripada majlis perbandaran dan perolehan daripada pemberian lesen. Okay, so basically sebenarnya cukai ni dibayar ada banyak kan. Bukannya kalau yang kita selalu nampak cukai barang, cukai servis, cukai khidmatan je kan. Sebenarnya ada banyak jenis cukai-cukai yang dikenakan di Malaysia ni. So that's why bila banyak jenis, kiranya banyaklah pihak yang perlu menguruskan cukai-cukai tersebut. Okay, so antaranya mainly ataupun utamanya ialah LHDN lah. Tapi ada juga pihak-pihak lain, antaranya Jabatan Kastam Diraja, Kerajaan Negeri dan juga Kerajaan Persekutuan. Okay, so next. Okay, apa tujuan percukaian? Okay, so first thing first, tujuan percukaian ni digunakan sebagai sumber pendapatan kerajaan. Okay, so basically kalau kita bayar cukai, kan, duit-duit cukai kita tu digunakan untuk membangunkan negara. Kan, selain itu, duit itu juga digunakan untuk membayar gaji-gaji orang yang membangunkan negara tu. Antaranya contoh, kalau duit kita tu dibangunkan digunakan untuk membangunkan sekolah, duit itu kiranya digunakan untuk membayar gaji-gaji cikgu di sekolah. Okay. Kalau untuk membina hospital, duit cukai kita tu digunakan untuk membayar gaji doktor, gaji nurse. Tu, faham tak? So benda tu, duit cukai kita tu digunakan sebagai sumber pendapatan orang-orang kerajaan, orang yang bekerja
untuk kerajaan lah. Macam tu. Okay. So basically kalau awak tengok point dia tu, dia pun sebut untuk orang yang mentadbir urus negara, maksudnya siapa-siapa yang menguruskan kemudahan di negara kita ni lah kan. Lepas tu untuk membiayai projek pembangunan negara sebagai kos lah, nak bina hospital, nak bina sekolah kan. Okay, duit tu datang daripada cukai kita lah. And then untuk mengagih semula ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Okay, so basically bila kita bayar cukai tu, benda tu sebagai satu orang kata modal lah, boleh digunakan untuk membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Macam tu. Okay. So next, yang kedua. Tujuan bercukai ini juga adalah sebagai alat pelaksanaan polisi kerajaan. Okay, so basically kalau tengok poin yang pertama disebut supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Okay, macam mana maksudnya? Okay, kita tengok contoh yang pertama. Dia kata pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa untuk mewujudkan masyarakat yang penyayang. Okay, so basically kadang kalau ada sesetengah rawatan yang dibuat dekat kerajaan, kita akan ada satu peruntukan yang kerajaan panggil sebagai peruntukan kesihatan lah ataupun subsidi, potongan. Kan? Contoh sebenarnya yuran yang perlu dibayar ataupun kos yang perlu dibayar untuk rawatan tu RM5,000. Tapi maybe awak bayar RM3,000 je. Kan awak tak ada insurans, tak ada apa, tapi awak bayar sikit. So sebenarnya lagi RM2,000 tu daripada mana? Peruntukan daripada kerajaan. Peruntukan daripada kerajaan daripada mana? Daripada cukai yang kita bayar. Okay. So benda tu sebenarnya sikit sebanyak digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang penyayang lah, masyarakat yang caring lah kiranya. Okay. Okay, so next yang kedua, contohnya cukai keuntungan harta tanah digunakan apabila kerajaan ingin mengurangkan aktiviti pelaburan hartanah yang keterlaluan. Okay, so basically harta tanah pun dia ada cukai dia. Okay, keuntungan harta tanah pun ada dikenakan cukai. So siapa-siapa yang bekerja bidang maksudnya yang bekerja di bawah keuntungan harta tanah, dia pun akan dikenakan cukai di setiap pelaburan hartanah yang dibuat tu. Faham tak? Okay, so basically tujuan untuk dikenakan cukai terhadap orang-orang harta tanah ni untuk mengurangkan aktiviti pelaburan hartanah yang keterlaluan. So basically dia tak nak terlalu banyak sangat tanah-tanah yang ditarah sesuka hati kan. So that's why dia wujudkan satu cukai, iaitu cukai keuntungan harta tanah. Kan? So that orang macam nak melabur untuk harta tanah pun terfikir-fikir 2-3 kali sebab kena bayar cukai. Okay. So next yang ketiga, kawalan penjualan barangan ataupun perkhidmatan. Okay, so basically cukai ni juga boleh dikenakan pada suatu barangan ataupun perkhidmatan. Okay, kalau ini yang biasa kita tengoklah dekat kedai kan. Kadang awak tengok dekat receipt pun ada 6% GST tax kan. So itu adalah cukai terhadap barangan atau perkhidmatan lah. Okay. Supaya rakyat dapat mengurangkan pembelian barangan ataupun penggunaan perkhidmatan tertentu. Contohnya cukai rokok, cukai arak dan cukai perjudian. Okay, so basically bukannya makanan-makanan biasa ataupun servis-servis biasa je yang dikenakan cukai. Tapi cukai rokok, arak dan perjudian pun dikenakan cukai. So function-function. So fungsi rokok, arak dan perjudian ni dikenakan cukai. Tujuan dia untuk mengawal penggunaan daripada masyarakat untuk membeli barang-barang tersebut. So kita tahulah sebenarnya barang-barang ini barang yang memberi kesihatan yang negatif terhadap masyarakat kan. So that's why lah kerajaan wujudkan cukai ini bertujuan untuk mengawal tahap konsumsi rakyat terhadap barang tersebut. Memandangkan benda tu tidak memberi kesihatan yang baik pada masyarakat. Okay. Nampak kan? Okay, next tujuan percukaian ni yang keempat ialah alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Okay, so pada keadaan tertentu, cukai ini juga merupakan satu daripada alat kewangan bagi kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. So kadang-kadang bila kita dah wujudkan satu banyak sangat peruntukan ataupun banyak sangat subsidi untuk rakyat kan, kita nak bina sekolah, kita nak bina hospital kan, kita nak bina bomba, nak bina balai polis kan, benda-benda tu guna daripada cukai rakyat, betul tak? So sebenarnya benda tu function dia untuk menstabilkan ekonomi jugalah. Kiranya tak adalah kerajaan tak ada duit di saat rakyat memerlukan. Macam tu. Okay, so that's it. So
Kadang kita terfikir, pergi mana cukai-cukai yang kita bayar tu? Dah lah banyak kan, cukai servis bayar, cukai ni bayar, cukai ni bayar banyak kan. Okay, so basically tujuan dia macam tadi kita sebut lah, digunakan untuk pendidikan. Antaranya pembinaan sekolah, bayar gaji cikgu, lepas tu uh, apa-apa kemudahan dekat sekolah ke, dekat universiti ke, nak bina universiti, semua tu pun kiranya di bawah pendidikan lah. Okay, yang kedua kesihatan. Maksudnya kos nak bina hospital, gaji untuk doktor, nurse, makanan, lepas tu apa-apa lagi lah, van ke apa-apa lagi lah di bawah bidang kesihatan. Okay. Seterusnya cukai juga digunakan untuk kebajikan. Contohnya apa? Nak bina rumah-rumah sakit orang tua. Semua tu di bawah kebajikan lah kiranya. Okay. Next untuk infrastruktur dan kemudahan awam. Contohnya pembinaan KTM, LRT, MRT. Semua tu pakai duit cukai kerajaan. Okay. Next untuk pertanian dan perindustrian. Untuk kita nak apa modal sebagai pertanian dan perindustrian ni, sebab macam kita nak hasil tanah, hasil getah diorang kan, so kita akan bayar gaji diorang daripada cukai kerajaan tu lah. Lepas tu getah tu akan digunakan untuk proses buat benda-benda lain kan. So next untuk keselamatan dan pertahanan negara. So basically cukai kita juga digunakan untuk bayar gaji-gaji polis, pembinaan polis, gaji bomber, gaji siapa lagi, rela ke, kan, bertujuan untuk keselamatan dan pertahanan negara. Next digunakan juga untuk sebagai pembangunan. Maksudnya nak bina-bina rumah ke, nak bina masjid, nak bina apa lagi, benda-benda infrastruktur negara lah kan, bangunan-bangunan tu semua pakai duit cukai daripada rakyat. Okay. So next, jenis-jenis cukai dan pengelakkan cukai tersebut dari aspek perundangan dan kewangan. Okay, so basically cukai di Malaysia ni ada banyak. Okay, antaranya cukai pendapatan, cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah dan cukai jualan dan perkhidmatan. Okay, so basically ada dua daripada cukai ni yang mempunyai kesan kalau kita tak bayar cukai itu. Okay, so basically kalau cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah, dia tak ada kesan dia. Cukai pendapatan dan cukai jualan dan perkhidmatan, kalau kita tak bayar ataupun kita mengelak untuk bayar cukai dia, ada kesan dia. Okay. Okay, so jom kita go through dulu apa itu cukai pendapatan. Okay, so basically cukai pendapatan ni adalah cukai yang dikenakan terhadap seorang individu yang bergaji ataupun sebuah syarikat yang beroperasi dekat Malaysia ni lah. Kan? So basically setiap individu yang bergaji ni dan syarikat yang memperoleh keuntungan ni dikendaki untuk mendaftar sebagai pembayar cukai. Lepas tu mereka dikehendaki untuk mentaksirkan pendapatan tahunan dan membayar cukai pendapatan setiap tahun. Okey, so cukai pendapatan ni awak kena ingat, dia untuk seseorang individu yang bergaji dan dikenakan setiap tahun. Okey. Laporkan semua pendapatan, pengecualian, potongan pelepasan dan rebate dengan mengemukakan borang nyata cukai pendapatan sama ada melalui borang ataupun secara elektronik melalui internet easy hasil. Okay, so basically nama borang untuk kita bayar cukai kita tu ialah borang itu cukai pendapatan. Lepas tu kita boleh bayar cukai pendapatan kita itu melalui internet iaitu easy hasil. Okay, so sistem taksiran sendiri digunakan. Pembayaran cukai perlu taksir sendiri, simpan rekod dan seterusnya membayar cukai pada amount yang tertentu. Okay, so kita tengok apa kesan-kesan pengelakkan cukai. So basically katakanlah kalau kita tidak memaklumkan layak dikenakan cukai, kita boleh didenda 200 hingga 20,000 atau dipenjara melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Seterusnya, kesalahan lagi maybe kita tidak melaporkan pendapatan sebenar di dalam BNCP ataupun borang nyata cukai pendapatan pun boleh dikenakan tindakan juga. Seterusnya, kesalahannya maybe kita memberikan maklumat yang tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri ataupun orang lain. So basically kalau awak tulis borang tu, awak bagi maklumat yang tidak tepat dengan tanggungan cukai awak, so benda tu pun boleh dikenakan denda jugalah. Okay, next, kesalahan yang keempat, sengaja mengelak cukai ataupun membantu orang lain mengelak cukai pun awak boleh dikenakan tindakan. Okay, so basically kalau awak membuat 4 kesalahan ni, antara salah satu ataupun keempat-empat, awak boleh dikenakan hukuman lah mengikut pada perundangan akta cukai pendapatan. Nampak kan? Okay. So itulah So next, kita ada cukai jalan. Okay. So basically cukai jalan ni dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki
kenderaan termasuk motosikal dan kereta. Okey. So pemilik kenderaan ni perlu membayar cukai jalan sebelum tarikh tamat tempoh cukai jalan. Okey, tarikh tersebut tercetak di atas resit cukai jalan. Okey, so kalau nampak dekat tepi tu ada warna biru tu kan yang selalu kita tampal dekat kereta. So itu adalah contoh resit cukai jalan lah, ataupun lesen kenderaan motor tu kan. Yang wajib tarikh tersebut tercetak di atas resit cukai jalan yang wajib dilekatkan atau ditunjukkan pada kenderaan. Okay. So kenderaan yang cukai jalan telah tamat tempoh lebih daripada setahun perlu dihantar ke Puspakom untuk diperiksa. Lepas tu laporan pemeriksaan Puspakom dan bayaran cukai perlu dihantar ke JPJ untuk mengaktifkan balik cukai jalan. Okay, so sekiranya cukai jalan tidak dibayar ataupun kesan pengelakan cukai dia kita tidak bayar, kenderaan itu tidak dibenarkan untuk berada di atas jalan raya. Okay, so basically sebenarnya cukai jalan ni pun ada juga kesan dia kalau awak mengelak ataupun awak tak bayar. So antaranya kelakuan dia maybe menggunakan kenderaan tanpa membayar cukai jalan yang sah. So hukuman dia kalau awak menggunakan cukai jalan yang telah tamat tempoh ataupun kiranya awak tak renew cukai jalan atau awak memang tak pernah ada cukai jalan, so awak boleh didenda tidak melebihi RM2 mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Okey. So pentinglah cukai jalan ni kita renew. So next, kita ada juga cukai pintu. Okey. So cukai pintu ni adalah cukai yang dikenakan kepada semua pergangan ataupun harta tanah. Basically cukai yang dikenakan terhadap rumah kediaman, perindustrian, bangunan komersial dan tanah kosong digunakan untuk membiayai kos penyelenggaraan bandar seperti mengangkut sampah, membersihkan longkang dan sebagainya. Okey, cukai ini juga dikenali sebagai cukai taksiran. Okey, so basically cukai pintu yang kita bayar adalah cukai yang dikenakan terhadap rumah-rumah ataupun kedai-kedai ke, perindustrian ke, kan, ataupun tanah kosong. So function kita bayar cukai tu untuk apa kan? Digunakan untuk kos penyelenggaraan. Penyelenggaraan apa? Contohnya itulah mengangkut sampah, membersihkan longkang, betulkan paip air ke contohnya kalau tiba macam awak punya rumah bocor ke apa benda ke kan. So duit daripada cukai pintu yang kita bayar ni lah digunakan untuk menyelenggara apa-apa kerosakan yang berlaku. Okey. Okey. So, siapa pihak yang mengutip dia? So, basically pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Perbandaran ataupun Majlis Daerah yang akan kutip. Okey. So basically cukai pintu ni pun ada juga kesan ataupun denda kalau awak mengelak untuk bayar cukai pintu ni. So antaranya kesalahan yang pertama mungkin awak bayaran cukai itu tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Maksudnya kita ada tunggakan. So bila kita ada tunggakan, kita tak bayar, tindakan dia mungkin notis dalam borang E akan dikeluarkan. Okey, so akan ada denda lah. Okey, so katakanlah kesalahan yang kedua, masih gagal menjelaskan tunggakan dalam tempoh 15 hari selepas notis dikeluarkan. So basically, waran dia punya tindakan ataupun denda dia ialah waran tahanan dalam borang F akan dikeluarkan dan harta mudah alih boleh disita. So sebenarnya kesalahan dia kalau kita bayar tu antaranya boleh dikenakan notis ataupun paling teruk kita punya harta tu boleh disita. Okey, mengikut bawah perundangan Akta Kerajaan Tempatan. Okey. Okey. So itu adalah cukai pintu. Dikenali sebagai cukai taksiran. Okey. Next kita ada cukai tanah. Okey. So cukai tanah ni pula ialah cukai yang dikenakan terhadap pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan dan tanah bangunan. Okey. So cukai ini ditafsirkan sebagai sewa bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965. Okey. So kalau awak tengok buletin ilmiah tepi tu disebut cukai petak ni merupakan cukai yang dikenakan kepada hak milik strata. Misalnya pangsapuri, kondominium bagi menggantikan cukai tanah. Okay, so basically untuk setiap rumah, basically orang-orang rumah dia akan ada cukai tanah dan ada cukai pintu. Lain-lain beza. Kalau cukai pintu tu sebab kalau awak tengok harta tanah, maksudnya ada bangunan dekat situ, ada rumah kediaman, ada perindustrian kan. Basically bila ada bangunan jadi dia kena ada cukai pintu lah. Kalau cukai tanah ni untuk tanah tu je. Okay, untuk tanah tu je pun ada cukai dia juga.
So basically kalau macam rumah-rumah awak tu, biasanya awak akan bayar double lah. Cukai tanah lain, cukai pintu lain. Cukai tanah ni digunakan untuk apa, basically cukai yang dikenakan terhadap tanah yang awak duduk. Lepas tu kalau cukai pintu tadi, basically duit tu digunakan untuk menyelenggara apa-apa yang kerosakan yang berlaku terhadap bangunan di atas tanah tersebut. Antaranya rumah lah ataupun apa-apa office perindustrian ke macam tu. Okay. So basically kalau dekat kawasan Pangsapuri, contohnya kita ada cukai tanah and then ada kawasan Pangsapuri, kita tak panggil orang yang duduk dekat Pangsapuri tu, dia tak akan bayar cukai tanah. Sebab basically tanah dia tu dia share dengan ramai-ramai orang. Betul tak? Contoh satu kawasan tu berapa ratus ribu square feet tu dia di-share oleh ada 20 tingkat. So ada 20 tingkat kiranya maybe ada 100 ke ada 200 lebih penduduk ke kan. Okay. So basically diorang tak akan bayar cukai tanah sebabnya diorang share tanah yang sama. Okay. So diorang bayar cukai apa? Cukai petak nama dia. Okay. So cukai petak ni function dia sebab tu kalau awak tengok cukai petak ni disebutkan dikenakan kepada hak milik strata, pemilik pangsapuri dan kondominium. Digunakan untuk menggantikan cukai tanah. Dia sebenarnya sama je, dia adalah cukai tanah. Tapi dikenakan terhadap golongan pangsapuri dan kondominium. So kita tukar nama dia sebagai cukai petak. Okay. Okay, so kesan pengelakkan cukai. So basically ada juga kesan kalau awak elak untuk bayar cukai tanah ataupun cukai petak ni. So antara kesalahan yang pertama maybe bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. So kalau awak tak bayar cukai dalam tempoh yang tidak ditetapkan, awak boleh dikenakan notis tuntutan dalam borang 6A akan dikeluarkan. Okay, so next, katakan kesalahan kedua, maybe awak masih gagal menjelaskan jumlah tuntutan dalam tempoh dinyatakan dalam notis tuntutan. So kalau awak masih gagal selepas borang 6A dikeluarkan tadi, tanah awak berkemungkinan besar boleh dirampas ataupun dilucutkan hak. Dilucutkan hak tu samalah dengan dirampas. Okay. Macam tu. Okay, so bahaya. Bayar cukai tanah. Okay, so faham lah cukai tanah. Next, kita ada cukai jualan dan perkhidmatan. Okay, so cukai jualan perkhidmatan ni famous lah kat Malaysia. Kita panggil sebagai apa? GST. Okay. So, kita tengok cukai jualan dan perkhidmatan. Cukai jualan dan perkhidmatan ni mula dikuatkuasakan pada 1 September tahun 2018. Terdiri daripada dua jenis iaitu cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Basically kalau GST tu GST tu kiranya bahasa dia adalah cukai untuk jualan dan perkhidmatan. Okay, tapi dia sebenarnya terbahagi kepada dua, cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Okay, basically cukai jualan tu merupakan cukai yang dikenakan sekali sahaja atas pelbagai barangan bercukai pada peringkat pengeluaran ataupun pengimportan. Basically cukai jualan tu adalah cukai dikenakan terhadap barang-barang yang kita belilah. Kan? Contohnya awak beli apa? Kita beli coklat ke, kita beli apa-apa ke, barang-barang dekat supermarket ke, dekat segi ke, beli barang apa-apa je lah kan. Sebenarnya harga dia tu dah ter-include dengan GST sekali. Okay, so basically cukai jualan tu cukai yang dikenakan terhadap barang lah. Next kita ada cukai perkhidmatan. Okay, so cukai perkhidmatan ni adalah cukai yang dikenakan terhadap pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai. Perkhidmatan, okay, awak tengok cukai perkhidmatan untuk perkhidmatan. Seperti perkhidmatan hotel, insurans dan takaful, penyediaan makanan dan minuman, telekomunikasi, kad kredit dan sebagainya. So basically, kalau cukai jualan tadi, cukai dikenakan terhadap barangan, cukai perkhidmatan ni adalah cukai yang dikenakan terhadap perkhidmatan. Okay, antaranya contoh perkhidmatan hotel, insurans takaful, penyediaan makanan dan minuman, telekomunikasi, kad kredit, itulah. So basically cukai dia digunakan untuk kita bayar perkhidmatan dia. Cukai jualan digunakan kita bayar terhadap barangan tu punya cukai lah, cukai terhadap barangan tu. Macam tu. So next, pengeluar atau pengimportan dengan nilai jualan barangan bercukai melebihi daripada RM500,000 setahun perlu didaftarkan di bawah Akta Cukai Jualan 2018. Okey, pembekal perkhidmatan
dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang RM500,000 setahun dan pembekal perkhidmatan penyediaan makanan dan minuman dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang RM1,500,000 setahun perlu didaftarkan bawah Akta Cukai Perkhidmatan. Okay, so basically bila awak adalah sebagai pengeluar ataupun pengimport barangan, kalau awak punya barangan cukai itu melebihi daripada RM500,000, awak dikenakan untuk mendaftarkan awak punya jualan tu di bawah Akta Cukai Jualan 2018. Let's say kalau awak adalah pembekal perkhidmatan, awak ada office insurance contohnya, kan? Awak ada office insurance ataupun awak ada satu bisnes telekomunikasi ke apa ke, kan? Kalau nilai perkhidmatan awak tu melebihi daripada nilai ambang RM500,000 setahun, so basically pembekal tu pun dikenakan untuk mendaftarkan di bawah Akta Cukai Perkhidmatan. Termasuklah dengan pembekal perkhidmatan makanan dan minuman yang melebihi RM1,500,000 setahun. Okey. So next, pengutipan cukai ini ialah tanggungjawab pembekal perkhidmatan bagi pihak kerajaan. So cukai perkhidmatan ni perlu dikutip daripada pelanggan, iaitu orang yang menerima perkhidmatan. So basically orang yang bertanggungjawab untuk mengutip cukai ni adalah bos tu. Contohnya kalau awak ada buka satu, orang kata, syarikat insurans dan takaful. So basically awak yang bertanggungjawab untuk mengenakan cukai terhadap klien-klien yang ambil produk insurans awak tu. Okey? Ataupun awak adalah awak adalah pengeluar ataupun pengimport barangan. Apa-apa baranglah awak jual, kan? Basically awak yang bertanggungjawab untuk mengenakan cukai terhadap barangan yang awak jual tu. Sama jugalah kalau awak adalah pembekal perkhidmatan, contohnya awak yang bertanggungjawab untuk mengenakan cukai terhadap perkhidmatan yang awak jual tu, macam tu. Okey? So, cukai perkhidmatan ni perlu dikutip daripada pelanggan ataupun penerima perkhidmatan tu. Macam tu. So, cukai perkhidmatan yang dikutip oleh pembekal perkhidmatan akan dibayar kepada kerajaan dalam tempoh tertentu. Okey. So, kalau tengok kat tepi tu, cukai jualan dan perkhidmatan tidak dikenakan di wilayah bebas cukai, antaranya Pulau Langkawi dan Pengkalan Kubur, Kelantan. Okey, so basically kita tahu semua barang akan dikenakan cukai. Semua perkhidmatan pun akan dikenakan cukai jika melebihi daripada nilai ambang yang disebut tadilah RM500,000 dengan RM1,500,000, kan. And then, tetapi ada setengah tempat yang dia punya cukai jualan dan perkhidmatan dia, ada setengah tempat yang cukai jualan dan perkhidmatan dia tidak perlu dibayar. So, kita panggil kawasan tu sebagai kawasan bebas. So, kita panggil kawasan tu sebagai kawasan bebas cukai. So, dekat mana kawasan bebas cukai tu? So, antaranya ialah Pulau Langkawi dan Pengkalan Kubur, Kelantan. Okay, so basically that's why lah kalau awak perasan, barang-barang dekat Pulau Langkawi dengan Pengkalan Kubur Kelantan ni, dia akan lebih murah sikit berbanding dengan di kawasan lain. Sebab basically diorang tak ada cukai. So kiranya barang yang diorang dapat tu, diorang memang ambil untung daripada situ je lah. Dia tak akan dikenakan cukai. Basically kalau kita dapat barang, contohlah kita menjual barang apa-apa, kan, awak jual apa barang, kos tu lain. Kan, contoh kos tu RM5. Lepas tu awak nak ambil untung RM2, so awak tambah lagi RM2. Lepas tu awak bertanggungjawab untuk kenakan cukai terhadap barang tu, kan. So awak tambah lagi RM1 contohnya, kan. So dah jadi RM8. Sebab ada cukai tadi RM1. Berbeza dengan kawasan-kawasan yang macam dekat Langkawi dengan Pengkalan Kubur ni, sebabkan diorang kawasan bebas cukai, maksudnya tak ada orang yang diorang ni tidak diwajibkan lah untuk mengenakan cukai terhadap diorang punya barangan ataupun perkhidmatan tu. So basically diorang tak perlu nak menambah charge tambahan cukai dekat barangan tersebut. So that's why lah kiranya contoh kos dia RM5, lepas tu kita ada dia nak ambil untung RM2, so sekarang ni barang tu jadi RM7 je instead of RM8. Faham tak? Macam tu lah. Sekiranya dia akan jadi lebih murah lah, sebab basically dia punya penjaja-penjaja ataupun pembekal perkhidmatan dan barangan diorang tu tidak mewajibkan untuk mengenakan cukai terhadap barangan ataupun servis tersebut. Okay. So next. Okay, kita ada juga kesan-kesan pengelakkan cukai tau. Maksudnya let's say kalau awak
kat awak. Basically kalau kita lah sebagai bos pembekal barangan ataupun servis tu, kita tak nak mengenakan cukai terhadap barang ataupun servis kita tu. So basically ada denda-denda dia kalau kita tak nak bayar. So antara kesalahan yang pertama dia, mungkin kita sengaja mengelak untuk membayar cukai ataupun membantu orang lain mengelak cukai. So katakanlah kalau kita memang saja, kita tahu kena daftar tapi kita tak nak bayar. Kan? So ada hukuman dia. Yang pertama, kesalahan pertama, boleh didenda 10 kali ganda ataupun 20 kali ganda amount cukai jualan ataupun dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Okay? Kesalahan yang kedua ataupun berikutnya, maybe first time awak dikenakan denda 10 kali ganda. Lepas tu esok-esok tibanya bulan depan ke tahun depan ke lagi 2 tahun awak buat lagi sekali. So benda tu dah dikira sebagai kesalahan kedua, kan? So kesalahan kedua dan berikutnya awak kena didenda sebanyak 20 kali ganda hingga 40 kali ganda, double. Perasan tak dengan kesalahan pertama tadi? Amount cukai jualan ataupun dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. So basically kalau kesalahan pertama denda 10 kali ganda hingga 20 kali ganda. Kalau kesalahan yang kedua dan seterusnya awak boleh dikenakan 20 kali ganda hingga 40 kali ganda amount daripada cukai jualan. Elok-elok cukai jualan awak maybe kena bayar 10,000 ke, 5,000 ke, 6,000 ke. Lepas tu tapi awak saja tak nak bayar, so awak kena 10 kali ganda. Dia dah jadi 50,000. So bayarlah. Okay. So next kesalahan kedua mungkin amount cukai yang tidak amount cukai yang dielakkan tidak dapat ditentukan. Okay. So basically contoh kalau amount cukai yang dielakkan tu tidak dapat ditentukan, maksudnya kiranya awak kind of macam awak tidak menyatakan cukai yang sepatutnya awak kena bayar. Awak tahu sepatutnya awak kena bayar banyak ni, tapi awak sebut banyak ni je. Macam tu, faham tak? So kiranya ada amount cukai yang awak mengelak ataupun yang awak tak nak bayar lah kiranya, kan? So apa kiranya awak bayar sikit je, awak tak bayar full. Kan? Beza yang tadi tu kira memang awak tak nak bayar. Macam tu lah. So kali ini ringan sikit lah denda dia. Boleh didenda 50,000 hingga 500,000 ataupun dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey. So kesalahan yang ketiga, mungkin pihak yang membantu dalam penyediaan pengharta cukai yang kurang benar. Okey. So basically ada setengah orang yang macam dia menipu. Maksudnya dia menyediakan penyata cukai tu yang kurang benar. Lebih kurang macam tadilah maksudnya. Okay, dia nyatakan maklumat dia tu tidak tepat lah contohnya, kan. So dia punya hukuman dia tu boleh didenda sebanyak RM2,000 hingga RM20,000 ataupun dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Okay. So basically kesemua kesalahan pengelakan cukai ni di bawah Perundangan Akta Cukai Jualan tahun 2018. Berbeza-bezalah ikut section dia. Okay. So itu sahaja untuk sharing session kali ini. Next kita akan sambung dengan cukai-cukai yang lain dan macam mana untuk mengira setengah cukai yang lain. Okay. Itu je. Bye. Assalamualaikum.